Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, murid-murid, hari ini kita akan ulang kaji untuk persediaan ujian penilaian tahap pencapaian semester 1 2021 lah. Baik, tajuk-tajuk yang telah pun kita pelajari sebelum ni antaranya adab bertanya, adab bermain, adab melayari internet, adab berjiran, adab menyambut hari raya, adab ziarah kubur, tanggungjawab dan juga sifat pemaaf. Okay, ada 8 tajuk ni, kena ingatkanlah Hari ini sekadar Ustaz memperingatkan saja, nanti tolong semak balik tajuk-tajuk yang telah pun kita pelajari melalui YouTube yang sebelum ini. Baik, ni dalil ayat Quran berkenaan dengan adab bertanya. So kita tengok ayat tu dan surah Anbiya ni. Antara maksud dia, bertanyalah kamu kepada ahli zikri jika kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ni menerangkan kepada kita bahawa sekiranya kita tidak tahu, kita kena tanya orang yang lebih mengetahui. Okey, kita tengok kebaikan ataupun kelebihan bertanya. Sebenarnya ada 6. Ingatkan, meningkatkan ilmu pengetahuan, menyelesaikan masalah, dapat berjaya dalam hidup, memiliki akhlak yang terpuji, capai hajat dan juga mengelakkan diri dari sesat berusaha. Okey, ada 6 ni, kena ingatkan. Okey, seterusnya adab bermain. Bila waktu sesuai bermain? Pagi dan petang ataupun setelah selesai tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala, ibu bapa dan juga diri sendiri. Okey, hikmah bermain ni ada 6. Ingatkanlah antaranya lah mengeratkan hubungan, bekerjasama dan bertolak ansur. Seterusnya, kesan tidak beradab ketika bermain ni ada 5. Okey, ingatkanlah ni, ke-5 ni. Okey. Seterusnya adab melayari internet. Yang pertama, memastikan masa yang sesuai. Yang kedua, tidak membuang masa dengan melayari bahan yang tidak berfaedah. Dan yang ketiga, menumpukan perhatian pada bahan yang dikendaki sahaja. Okey, kena ingatkanlah ni. Okey, mengapa perlu kita melayari internet? Nah, ini untuk mendapatkan maklumat yang meluas dan juga cepat. Sekarang ni penting lah. Internet ni sangat penting waktu sekarang ni untuk kita mendapatkan bahan-bahan yang mudah tanpa merujuk dengan buku teks. Okey, seterusnya kita tengok keburukan melayari internet tanpa beradab ni. Pertama, terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia. Yang kedua, iklan-iklan yang tiada batasan diperolehi dengan mudah. Dan yang ketiga, memberi maklumat palsu untuk kepentingan pihak tertentu. Ini antara keburukan dia lah. Okey, seterusnya kita tengok adab berjiran. Adab berjiran ni antara perkara yang perlu dijauhi sesama jiran. Elakkan menyakiti dan mengganggu ketenteraman, tidak bekerjasama dan enggan memberi pertolongan, memandang rendah dan tidak bertolak ansur. Kena elakkanlah ni dan jauhi. Okey, kalau kelebihan hidup berjiran pula ada banyak ni. Antaranya lah, yang paling utamanya menghubungkan silaturahim. Okay, baik, keburukan hidup tidak berjiran ni ada banyak lah Antaranya dibenci oleh Allah Ta'ala, jiwa tidak tenang, tidak mendapat semangat kejiranan, ada pemusuhan, suka mendapat pertolongan. Jadi mula-mula kena ingatkan lah, InsyaAllah. Okay, seterusnya adab menyambut hari raya. Sebenarnya adab menyambut hari raya ni ada sebelum, semasa dan selepas. Yang paling pentingnya, kalau malam nak raya tu kena perbanyakkanlah, hidupkan dengan bertahmid, bertakbir. Kalau hari semasa ni, hari pagi raya, mandi sunat dan lain-lain lagi lah. Mula-mula boleh tengok InsyaAllah. Okay, seterusnya adab menyambut hari raya. Perkara yang dilarang ketika menyambut hari raya ni, kita
kita kena elakkanlah pembaziran. Kemudian kalau hikmah menyambut hari raya ni antaranya lah mengeratkan hubungan silaturahim dan juga memberi keinsafan di dalam diri. Okey, yang lain kamu kena baca lah. Okey, adab ketika ziarah kubur. Antaranya lah beri salam, baca ayat Quran dan kena jaga kebersihan sekitar tanah kuburan tu. Kelebihan dia pula mendapat keredaan Allah Ta'ala, meringankan beban kesedihan, menimbulkan rasa insaf. Itu antaranya lah InsyaAllah nanti tolong ingatkan semua ni. Okay, seterusnya kita tengok bahagian tanggungjawab. Ada 6 tanggungjawab ni, tapi yang paling utama kita tengok tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanggungjawab dia? Ini menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Okey, baik. Ciri-ciri sifat pemaaf, yang pertama tidak berdendam. Seterusnya yang kedua ikhlas dalam perbuatan dan tutur kata. Kemudian yang ketiga sentiasa beringat bahawa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, sedia memberi kemaafan dan menerima kesalahan orang lain dengan hati yang ikhlas. Okey, ada 4 tu kena ingatkanlah ya. Ataupun boleh rujuk buku teks surat 30. Okey, seterusnya keburukan tidak bersifat pemaaf. Pertama, dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, berada dalam keadaan yang terasing diri. Yang ketiga, tidak layak dijadikan pemimpin. Empat, menanam sifat pentingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak disukai rakan dan juga masyarakat. Okey, kena ingatkanlah semua ni. Okey, murid-murid, itu saja untuk urang kaji hari ini. Dan Ustaz harap semua kena tengok balik lah. Tengok balik PDPR yang Ustaz ajar sebelum ni dalam siri-siri YouTube yang pada awal dulu. Boleh rujuk balik dalam channel Ustaz tu, Ustaz Ahmad Ibn Hashim, ataupun boleh rujuk buku teks. Sebab yang Ustaz ajar ini sekadar ulang kaji dan sepintas lalu saja, supaya bolehlah membantu sedikit sebanyak murid untuk ujian online kali ini. Jadi Ustaz mohon maaf ada sebarang kekurangan dan juga kesalahan sepanjang kita ulang kaji tadi. Dan saya doakan semua berjaya dalam ujian nanti insya-Allah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.